أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صوابا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, setiap pagi kita ada baca majlis, baca kitab sebagai membuatkan ke satu kebajikan untuk bekal kepada kita negeri akhirat esok. Maka satu kebajikan yang kita datangkan di negeri akhirat esok, Allah Ta'ala ganda bagi kita 10 kebajikan. Man jaa bil hasanati falahul asru amsalihah. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala waya, siapa-siapa yang datang di negeri akhirat esok, satu kebajikan aja. Satu kebajikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan bagi dia 10 benda kebajikan. 10 kebajikan bagi dia. Maka lebih-lebih lagi waktu yang pagi ni. Waktu pagi kita buat majlis muzakarah, majlis membacakan kitab pagi ni untuk bagi kita membuatkan benda-benda kebajikan. Maka benda kebajikan ni di negeri akhirat esok, benda ni walaupun saja ada di kita, Allah Subhanahu Ta'ala gandakan bagi kita 10. Setengah ayat yang lain kata 700, setengah kata tidak tahu sakatan. Itu Allah yang tahukan. Ala kulli hal, mana-mana pun untuklah kita buat kebajikan. Maka kita buat kebajikan, tidak ada jalan yang lain
bagi kita. Tidak ada jalan yang lain dah nak boleh namakan kebajikan melainkan dengan kita belajar mengaji tahukan hukum hakam Allah. Sebab hukum hakam Allah inilah membuatkan bagi kita untuk sahkan amal ibadat kita. Hukum hakam Allah inilah untuk jadi terpakarkan amalan kita di sisi Allah. Pahala hak tu suku kira, hak tu pahala hak dia. Dia nak bui tak mau bui dia janji, tetap dia janji. Innallah la yukhliful mi'ad. Bila Tuhan janji, tak akan silap, sama sekali tak akan menyalahi apa hak dia janji. Tapi kita kena buat kena. Maka nak kenakan amalan kita, kebajikan kita, pasti kita kena belajar. Lebih-lebih lagi nisbahkan amalan ibadat kita. Lebih-lebih lagi ibadat yang bersangkut paut dengan semaya. Ibadat yang bersangkut paut dengan semaya. Nah, maka semaya ia kena taharah, kena suci. Maka kita nak menyucikan. Nah, kita nak menyuci. Kita nak bersih. Nak jadi kata amalan kita tu sah terpakai dengan ada taharah. Dengan suci daripada hadas. Sama ada hadas kecil, hadas besar. Pasti kena melakukan, kena membuatkan dengan air. Maka air tu yang kita kena tahu. Sebab hukum air dia ada 4. Nah, hukum air dia ada 4 nama. Ada 4 nama bagi dia. Ya ada 4 nama. Yang pertama nama air mutlak. Kita dah mengaji dah. Air mutlak, nama wali orang duk panggil nama mutlak. Air mutlak dia panggil. Dia panggil air mutlak. Maka hukum air mutlak tahirun mutatahhirun. Bila sebut kata air mutlak, tahirun, suci pada diri dia. Apa makna suci pada diri dia? Boleh kita buat masak, boleh kita buat rebu makan. Tu dia panggil tahirun. Mutatahhirun, lagi pula boleh menyucikan yang lain. Boleh menghilangkan najis, boleh mengangkatkan hadas. Itu hukum bagi air nama mutlak. Maka pada pagi ni kita nak mengajikan bab air. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kita kena bab air, terpakailah air semaya kita. Bila kita tak kena bab air, nyanyulah kita. Takut kita minum air ikut si. Kadang-kadang kita nampak bersih, nampak suci, benda tu tak jadi. Tu beringat situ ya. Kadang-kadang kita duk basuh ikan, duk basuh baju, kena pakai air mana, air mutlak macam mana. Pasti kita kena. Ya berkaitan dengan ciwik. Nah, berkaitan dengan kehidupan kita. Kandam dan ciwik kita. Kita kena basuh. Kita kena minum. Kita kena ambil air semaya. Nah, maka basuh tu berdua pula. Basuh kain baju pakaian kita. Basuh makanan kita. Nak buat lauk. Pasti semua bila sebut kata basuh. Pasti kena pakai air. Bila kena pakai air, kita kena kenal kata air ni air mustakmal ke, air mutanajjih ke, air najis nah. Apa tu air mutaghayyir ke, air mutlak. Tu kita kena pandai beza. Jangan buat main-main benda lagu ni. Nah, kalau kita buat main benda lagu ni, kita lah punyakan.
Kita lah kena di kita. Bukan di orang lain, di kita sendiri. Nah, di kita sendiri. Bila tak bersih, benda tu tak bersih. Nah, bila benda tu tak bersih, kita makan, membuat sababkan bagi kita untuk Allah Ta'ala tak menerimakan doa kita. Ada kita kata doa ni, setengah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terimakan doa, kita makan benda halal lagi pula suci. Nah. Maka kita nak menyuci lagu mana? Kita basuh ikan tak cuci dengan air tak cuci, cara bilah cara apa air lagu mana? Itu kita kena perlu pada belajar belaka. Maka pagi-pagi insya-Allah sekiranya kalau tidak ada keuzuran, insya-Allah kita akan baca satu persatu yang berkenaan dengan hukum-hukum hakam Allah. Tapi kebanyakan orang-orang pandai lah. Ada orang pandai dah. Tengah-tengah tu orang pandai dah, orang reti dah. Nah, tapi ada dalam ramai-ramai pun ada tak reti lagi. Kadang-kadang duk reti dah terlupa benda lagu ni. Nah, walah duk buat semua tapi terlupa juga. Tu ada. Maka kita kena tahulah hak ni. Sebagai nak buat kesimpulan bagi kita hidup di atas muka bumi Allah. Ya kita tak tahu. Kata kita ni nak bekal kebajikan tara mana, benda ni pakai dengan Tuhan tara mana, tu kita tak tahu. Malaikat kita nak tahu dengan kita belajar air lagu ni pakai syarat wak kira. Maka boleh pahala tu. Nak royak kata jinjak lakah kita tu. Nah, jinjak lakah kita, hak kita duk lakah hari-hari, hak kita duk jalan hari-hari, hak kita duk didik hari-hari. Hak kita duk nyawa masuk nyawa tu baik semua tu bila gerak tubuh badan kita, bila gerak hati kita dipanggil ke amal yang bakar. Bila panggil kata amal kerja, dia ada benda hak baik, dia ada benda hak jahat. Maka benda hak baik alhamdulillah, benda hak jahat astagfirullah. Maka ala kulli hal kita nak uca bolehnya kita nak jadi baik belakalah. Nah, maka kita nak hak molek jadi baik jadi kebajikan kita. Nah, kita masuk pun nak jadi kebajikan bagi kita. Nah, itu sebagai ibadat kita. Kita dak masuk dia mengata, bukan ibadat makan minum. Ya, benda yang harus. Asal harus. Tapi bila kita niat molek Allah, nah kita nak guna perintah Allah ni, air lagu ni, basuh lagu ni. Nah, kita niat ya. Niatul mukmin. Niat orang-orang yang beriman dengan Allah khairum min amali, lebih baik daripada amal dia lagi. Tu kita niat molek. Kadang kita buat dengan tak niat. Nah, kadang-kadang tak terpakai. Maka dengan sebab itulah kita kena niatkan. Lagi pula kena mengaji. Nah, kena mengaji. Kena tahu. Kalau kita tak tahu, benda ni rugi bagi kita benar-benar. Rugi. Kita kata, mudah ya buat air. Kadang-kadang benda tu nampak mudah. Ya nak royak kata mudah sangat pun tak boleh juga. Nak royak kata mudah sangat, ramai lagi orang tak reti. Nak royak kata payah sangat pun tak juga. Moga ramai nah. Moga ramai juga orang hak reti. Nah, ramai juga orang hak reti. Maka tengah-tengah lah. Payah pedak, mudah pedak, tengah-tengah je. Tengah-tengah gitu ya. Kalau gitu kata tu kita masuk lah. Bab air ni kita mengaji bab air. Kata tu kita, ni pagi-pagi lagu ni. Nah, kata tu kita. Iaitu tua kita ni Muhammad Zainuddin. Nak orang Indonesia ni rahimahullahu taala ya kata. Ya katalah iaitu air yang mutlak tu, air yang suci. Lagi pula menyuci tu. Lagu mana nak kenal kata air tu air mutlak? Lagu mana air hak yang suci pada diri dia? Boleh kita masak, boleh kita minum. Lagi pula boleh kita basuh najis.
boleh kita wak mengambil air semaya, boleh kita wak mandikan. Air lagu mana air yang tiada jatuh najis padanya. Air yang tak jatuh najis. Nah, air hak taknya mana najis tak ada di air tu. Dia panggil air mutlak. Bila jatuh najis dia panggil mutanajis, dia tak panggil air mutlak lah. Nah, bila air tu kurang daripada 2 qalah. Nah, sama ada berubah tak berubah. Bila jatuh najis dia panggil mutanajis belaka air. Bila jatuh najis tak kira najis apa-apa pun. Tak kira asal kata najis, bila jatuh dalam air hilang dalam air nama mutlak. Tu dia. Nah, habis itu. Tu yang nak panggil kata air mutlak, air yang suci. Pada diri dia lagi pula boleh menyuci yang lain, iaitu air yang tiada jatuh najis padanya. Dan tiada bercampur ia air dengan suatu daripada benda yang suci. Ia tak bercampur dengan benda yang suci sehingga jadi berubah. Kena buatlah tu. Sehingga jadi berubah. Nah, air yang kurang daripada 2 qalah. Tu. Bila kata berubah hilang air mutlak, maka hukum air tu suci pada diri je. Tak boleh nak menyuci yang lain. Hilang nama air mutlak. Bila hilang air mutlak, kita nak buat ambil air semaya, tak boleh. Kita nak buat basuh najis, tak boleh. Kita nak buat mandi jenabah pun tak boleh. Mereka bolehnya minum, makan, rebus, buat masak boleh. Boleh kita nak buat singgah, buat apa boleh belaka lah. Dengan air lagu tu. Tak ada apa. Tu ayah panggil air yang tidak bercampur. Nak boleh panggil air mutlak, ingat. Nak boleh panggil air yang menyuci pada diri lagi pula boleh menyuci yang lain. Satu, tak jatuh najis di dalamnya. Makna najis tak ada. 2, tak bercampur dengan suatu benda yang suci hingga berubah. Kena buat lagu tu. Dan bukan pula air yang sedikit. Bukan air sedikit. Air bila sebut kata itlaq, kata sikit ni tak sapa 2 qalah. Nah, mana lebih daripada 2 qalah lah. Bila kata bukan pula air yang sedikit. Mana lebih daripada 2 qalah. Air mutlak, nak boleh panggil air mutlak najis pun tak jatuh. Tak bercampur dengan benda yang suci hingga jadi berubah. Makna tak sikit, makna banyak Lebih daripada 2 qalah atau 2 qalah. Tara mana 2 qalah? Kita belajar lagi depan yang sebut. Yang telah terpangkai, yang sudah guna. Ia telah terpangkai. Yang sudah guna pada basuh fardu. Hak sudah guna pada basuh fardu siap dah. Nah, hak sudah guna pada basuh fardu hak siap dah. Maka semua tu bila kita sebut kata air mutlak, diri dia boleh kita minum, boleh buat menyuci yang lain, iaitu air yang tak ada najis, yang tak bercampur sehingga jadi berubah, lebih daripada 2 qalah, tak pakai pada basuh fardu. Maksudnya air semaya, kita ambil air semaya rung. Maka air hak yang kita guna daripada air semaya hak kita basuh hak fardu tu, hak air mula-mula tu dia panggil air hak yang kita guna dah. Ya dak guna lagu tu, tak ada lagi. Dak guna lagi. Itulah dipanggilkan air mutlak. Air yang tak kait dengan apa-apa. Air mutlak tak kait dengan apa-apa. Maka bila sebut kata air mutlak, hukum dia suci. Lagi pula menyucikan yang lain tu. Maka bila kata suci pada diri boleh menyuci yang lain, bolehlah kita gunakan air semaya, bolehlah kita mandikan janabah, bolehlah kita menghilangkan najis di segi syarak. Tu habis itu. Tu kita nak reti.
untuk kita retikan air mutlak. Tu air mutlak. Kita nak kena air mutlak. Tak ada payah lihat air mutlak tu. Nak kena air mutlak tak payah. Tu air mutlak ni. Nah, misal kita ambil air di dalam sungai, kita kata air dalam laut. Kita air apa ke air tu baik dalam laga. Kita ambil air dalam tu tak ada najis. Najis pedak. Tak bercampur dengan sesuatu. Dengan suatu perkara yang suci. Nah, yang tak jadi berubah. Lepas tu, benda tu, air tak ada nak pada dia dak. Lepas tu pula, air tak ada guna lagi. Air tu bukan sikit. Misal, kalau sikit pun tak ada benda lagu tu. Maka air tu, dia panggil air mutlak. Namanya. Mutlak tu bahasa Arab. Bahasa kita mana tak kait dengan apa-apa. Tak ada kait. Air semata-mata air. Air semata-mata air. Kalau hak kait tu, dia panggil airnya, air tebuh tu kait. Tu dia tak panggil tak mutlak lah, dia panggil kait. Hak ni mutlak, tak kait dengan apa-apa. Air semata-mata air. Kalau kait mengata air laut. Bila kita buah lagi lah, tak panggil dah air laut. Hak tu dia panggil kait yang boleh pecek. Kait yang boleh buah. Air lago, air peli, air papa, air mata. Bila kita buah lagi lah, dia tak panggil dah lah. Air lagu tu. Dia panggil air kosong. Dia panggil kait dengan air kosong. Air kosong kau tak kait dengan apa-apa. Maka kait lagu tu tak apa. Dia panggil kait yang boleh buah. Dia panggil. Kait yang boleh pecek. Maka lagu tu nama air mutlak. Lagu tu air mutlak. Namanya. Bila nama kata air mutlak, hukum dia tu baik. Suci pada diri, boleh kita minum, boleh kita masak. Lagi pula boleh menyuci. Boleh kita ambil air semaya, boleh kita mandi, boleh kita menghilangkan najis. Tu air mutlak, tu cara dia. Tu habis itu. Kata tuan kita lagi. Dan tersimpan air yang suci. Menyucikan itu. Air hak hukum kata suci pada diri dia. Lagi pula menyucikan tu. Tersimpan takluk pada perkataan setengah ulama. Setengah ulama, dia panggil lagu mana setengah ulama? Setengah ulama, dia panggil kata, ialah khabar bagi tersimpan. Ialah air yang turun daripada langit. 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 Dan air yang terbit daripada bumi. Hak terbit daripada bumi. Tak ada kira. Air turun daripada langit. Dia boleh panggil air mutlak tu. Hak turun daripada langit. Tak kira air hujan, air salji. Air bardun. Air barak, air sejuk. Bila turun mari daripada langit. Dia panggil air tu suci. Lagi pula menyuci. Apa tu? Kerana ayat Quran sebut. Ulama ambil dalil daripada ayat Quran. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah Ta'ala turun daripada langit air. Tuhurun. Apa makna tuhurun? Tahirun mutatahhirun. Diri dia tu suci. Lagi pula boleh menyucikan yang lain. Atau dia. Lagi pula boleh menyuci yang lain. Habis. Maka hak yang terbit daripada bumi ni qiyah. Ini hak ulama qiyah. Qiyah. Ada air daripada langit itu biar bergerak masuk bumi. Lepas tu air terbit daripada bumi. Kita gali wak laga ke, kita gali wak sungai ke. Kita ni air laut ke.
Maka semua asal tu mai turun dari langit. Ya tu yang kata. Nah. Maka tu ya panggil air mutlak ya panggil. Nama dia. Nama dengan jalan umum. Maka hukum dia suci pada diri, lagi pula menyuci yang lain. Boleh? Tahirun mutatahhirun. Tuhur dia panggil. Dia panggil tuhuran. Panggil tuhurun. Boleh? Tu dia habis itu. Maka kesimpulan, air yang turun daripada langit, air yang terbit daripada bumi, ulama wak kira kata, ada banyak mana? 7 nama air. Air yang turun daripada langit ni, ada 7 nama. Air yang turun daripada langit. Nah, air wak turun daripada langit. Nah, iaitu panggil air hujan. Wak turun daripada langit. Awak tunggu tubik daripada bumi, tubik 7 nama. Matarun, air hujan. Air laut. Air sungai. Air lago. Air mata. Air salji. Air bar. Air sejuk, ya panggil. Ya salji ni, hak tubik toko-toko yang di bumi, dia kerah. Ada bar ni, tubik jadi cair. Atau ada beza lah. Ada beza semua tu. Maka semua tu 7 nama. Nah. 7 nama. Maka 7 nama tu air yang turun daripada langit, yang terbit daripada bumi. Tu kesimpulan. Nah, tu hak asal dia. Dia panggil asal air. Asal air turun daripada langit. Asal air yang terbit daripada bumi. Terbit 7 nama. Air hujan. Nah. Air salji. Air bardin. Ma'ul bardin. Air sejuk dia panggil. Yang cair terbit sepengak. Jenis air batu tak pernah kerah tu. Nah. Lepas tu air terbit pada bumi. Air terbit pada bumi. Air laut. Air sungai. Nah. Air lago, air mata air. Nah. Air mata. Ma'ul ain. Air mata. Air macam tu bong tu. Walau kita tak kali lagu tu bong. Asal tu pada bumi. Maka semua tu 7 nama. Maka semua tu asal air. Semua tu nama mutlak. Bila sebut kata mutlak, ia panggil suci pada diri, lagi pula menyucikan. Walaupun ada berekel lelaki pun, hak tu berekel yang boleh buai dia panggil. Nama pun air laga, dia boleh buai. Kalau boleh gelas tak panggil air laga dah. Mana air kosong sikit panggil air kosong dah lah. Tak kait dengan apa-apa. Jadi habis itu. Allah, nah. Dan apabila bercampur ia air dengan suatu daripada segala benda yang suci, campur adalah nah, yang hacu suku-suku padanya pada air seperti air madu, ya tulis air madu. Kalau kita lain ya tulis air air mawar, ya tulis lagu tu lah air lain kan. Ya misal dengan air mawar kalau hak lain. Tak apalah. Ala kulli haikutlah air apa-apa pun. Nah. Campur dengan benda yang suci ya, tak kira. Atau yang tanggal setengah daripada suku-suku yang hancur padanya, mesti kumah. Kumah makna apa? Mau tak tahu ni. Nak ala kulliha, walaupun tak tahu makna apa ni. Nah. Ala kulliha lah mana pun. Kalau kita tengok dalam air, ia panggil mutaghayyar. Ya ada selagi.
Satu air yang berubah dengan campurnya daripada benda yang suci. Tak kira benda suci sana ni. Kemek ke, tak kira. Asal campur saat ni tu, benda air tak berhajat. Air tak berhajat nak kepada dia. Nah, air tak berhajat seperti kata kita kemek. Tak ada kemek pun tak apa. Lain daripada bahasa berubah, benda tu berhajat air yang orang panggil air tu hak nak. Air nak seperti seluk, lumuk, dia panggil tumbuhan pada dia panggil tak lepas, air tak lepas. Maka tidak terkaya air tu, tidak terkaya air tu. Maka berubah. Bila berubah, jawab dia tu. Yang mengaji. Maka mengubahkan dia sebagai ubah yang jahat. Bila berubah sebagai ubah yang banyak, jadi hilang nama air mutlak. Maka iaitu suci pada diri. Suci pada diri. Pada diri boleh kita buat minum, boleh kita buat masak, boleh kita makan. Tapi tak boleh mengakatkan hadas. Kita nak akad hadas tak boleh. Dan tiada pula menyucikan najis. Tak boleh kita nak menyuci. Jikalau banyak sekalipun, walaupun banyak, walaupun sapa dua kolah. Bila berubah, tak boleh. Walaupun banyak. Walaupun banyak air. Ingat, air suci. Air banyak, dua kolah. Kita kata 200 lik. Dua kolah. Bila berubah dengan benda suci, kita kata benda suci. Sabung. Kita buat misal, sabung. Sabun suci tak? Suci. Kemek. Benda yang air tak berhajat kepada dia. Boleh kita jagakan. Benda tu boleh kita jaga. Benda tu boleh kita jaga. Nah, bila berubah dengan benda tu, bila campur dengan benda tu, jadi hilang nama air mutlak. Bila hilang nama air mutlak, dia panggil air yang berubah. Walaupun banyak, diri dia tu suci, boleh kita ambil minum, boleh kita masak, tapi nak akad hadas tak boleh. Nak akad hadas, nak mani junub, nak buat basuh najis tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh dah lah. Tu dia, tu nak kenal. Tak kira, ni kita taklak. Kita taklak. Air berubah ni. Nah, bila sebut kata berubah. Berubah salah satu daripada 3 sifat. Bila sebut kata berubah, wa'emu berubah daripada pihak warna. Wa'emu berubah daripada pihak bau. Wa'emu berubah daripada pihak rasa. Salah satu daripada 3 ni, bila berubah, air itu berubah. Walaupun banyak, dia bercampur dengan benda suci. Benda tu air tak ada nak ni. Ya lain daripada seluk, lain daripada tepat air, lain daripada lumuk. Lain daripada tanah. Hak tu orang panggil air yang berhajat. Tidak terkaya daripadanya. Ya air berhajat. Mana air yang berhajat? Ada pun kita kata kemek. Kemek. Gapo lagi? Sabung. Nah, berapa lagi? Kita kata TO. Buat misal boleh lah tu. Benda ni air tak ada berhajat pada dia. Benda suku asing. Boleh kita buat. Boleh kita jaga. Kita kata wah lamyai. Wah tamar. Wah misal pada tu tadi wah tamar. Dia jatuh di dalam air. Jatuh banyak-banyak, jatuh banyak-banyak. Maka air itu berubah. Air dia berubah. Sebagai berubah, yang hilang nama air. Tak panggil lah. Tak panggil air tamada lah. Tak panggil air kosong. Bila air tamar. Berubah hilang nama air mutlak. Air tamar, air sabung, air TO, air kadi boceh. Tak panggil. Hilang air nama mutlak. Walaupun banyak, bila berubah lagu tu, dia tak panggil air mutlak.
Dia panggil air mutaghayyir, air yang berubah. Sama ada berubah pada pihak nah berwarna, sama ada berubah pada pihak bau, sama ada berubah pada pihak rasa. Bila berubah salah satu daripada tiga sifat ni, dia panggil berubah air mutaghayyir, air yang berubah. Bila kata air berubah, dihukum pada diri dia suci. Boleh kita ambil minum, boleh kita masak. Tapi tiada menyuci. Tak boleh kita nak mengakatkan hadas. Nak ambil asmaya pun tak boleh. Kita nak mandi junub pun tak boleh. Nak buat basuh najis pun tak boleh. Aneh cara kita nak kena air. Tu air dah tahu tu ya. Nah, ada tahu tu. Tu kita nak kena air. Nak boleh panggil air ni berubah tak? Aneh kena beringat. Misal kata dalam kolah kita tu. Dalam kolah kita tu. Sabun duk suku. Bila sabun masuk dalam air, masuk dengan banyak-banyak panggil bercampur lah tu. Air panggil air yang bercampur dengan benda yang suci. Campur banyak-banyak, jadi hilang air nama mutlak air kolah kat ni tu. Hilang nama dia. Panggil air sabun, tengok sabun air ni air sabun. Berubah ke mana? Cak tak ada nampak tapi bau sabun aja. Allah, kena bau sabun aja ni. Atau tak bau, tak berubah pada warna, tapi bila kecak Allah sabun air ni bau. Maka ia panggil berubah. Bila berubah boleh kita buat minum saja. Nak buat mandi junub, nak buat hilang najis, nak buat ambil asmaya tak boleh. Tu kena ingat tu. Sebab apa? Sabun boleh kita jaga. Boleh kita tak jauh, tak masuk dalam tu boleh. Nah, kalau air tak ada berhajat, tak ada nak pada dia ni. Nah, tak ada dia pun air duk boleh. Tak ada dia, air duk boleh. Ada apa? Tu dia kita nak gerti, nak faham. Situ ya. Ada pun dia berubah dengan lumuk. Gitu misal dia berubah dengan lumuk, tak apa. Dia panggil air pasal dia. Bila sebut air lama-lama dia panggil benda mutajawar. Benda mutajawar. Nah, benda yang mutajawar. Ia pasal nak pecah tak boleh dengan air. Ia berubah dengan tu. Kita kata lumuk ke seluk ke, air duk le tu. Air duk le tu. Payah ada lumuk ada apa? Ngat ya ubah. Hilang nama air mutlak. Banyak sekalipun suci. Boleh buat menyuci, tak apa tu. Sebab ia lumuk. Kita nak jaga tak boleh. Nak pecah air, nak pecah daripada lumuk tak boleh. Nak pecah daripada lumuk, ia bergaul molek, nak pecah daripada lumuk. Air lama-lama ia tumbuh lumuk. Bila lumuk banyak jadi hijau, jadi air apa hal? Tak apa? Tak apa. Air duk dah, pas seluk dah bawah. Seluk ada bawah. Jadi berubah dengan sahabat seluk jadi hitam ke, jadi koko ke. Maka dia panggil air tu air suci, tak panggil air berubah. Walaupun pada zahir di kita nampak berubah. Ini syarak. Ini kita nak mengerti kata syarak. Kita nak mengerti kata syarak balas ni. Walaupun nampak di mata kepala kita, hijau ni, air lumuk ni, bau lumuk saja. Tak apa. Boleh kita buat ambil asmaya, boleh kita minum. Allah, bau seluk banget. Tak apa. Dia panggil air nak pecek tak boleh dua tu. Air nak pecek tak boleh dua tu. Habis itu. Nah. Habis. Dan kata dia lagi. Ini kita nak mengaji ni. Ni kita nak mengaji. Ini cara nak kena air. Barulah kita nak mudah basuh apa kena. Nah.
Bau tak jadi waswah ni dia di waswah lah dah tak reti baai dak di waswah. Jadi dia di waswah menyebab daripada tak reti baai. Nah, tak reti baai di waswah semua. Bila waswah tu tipu daya daripada syaitan. Tipu syaitan tipu dah. Nah tu syaitan tipu. Ya syaitan nanti dia celah. Nah. Abak tu kita kena jadi tuk pekoh, jangan jadi tuk rekoh. Bila tuk rekoh, ya nampak dengan kepala kita. Bukan dengan syarak. Nah, bila dengan syarak, syarak boleh weh. Walaupun nampak dengan mata kepala kita, Allah, reno nampak jadi air seluk ni. Ya seluk nak air dengan seluk yang lari tak leh dua tu. Boleh ambil air semaya. Boleh kita nak minum. Tijak dia panggil suci mutatahim. Nah, suci tu. Nah, ya pasal dia ya panggil. Nah, tu dia. Tu nak royak kata tu hukum syarak. Hukum syarak. Tu dia. Lepas tu berubah ya ada dua, berubah pada hisi, berubah pada maknawi. Berubah hisi dia boleh nampak dengan mata kepala kita. Berubah dengan hisi dengan maknawi. Apa lagu mana kita nak tahu? Lagu mana kita nak kata-kata air itu berubah pada maknawi. Kita kata Wak Misa kata dia bercampur. Campur dengan air mawar yang tidak ada bau, yang tidak ada rasa. Air mawar lebah. Pak nak tahu lagu mana? Kita kata kita Wak Misa, waktu takdir kita Wak Misa. Air mawar selik kalau hak bahasa ada bau, ada warna, ada cat, sekiranya kalau kita bubuh dalam kolah, nah, bila kita bubuh dalam kolah kita, berubah tak? Pada zahir. Berubah. Pada maknawi pun air tara tu bila kita capur tara tu berubah, pada maknawi pun serupa kiralah tu. Pada takdir kiralah tu juga. Ubahnya tu kiralah tu. Walaupun di mata kata, di mata kaca tangan mata kita, mata besar kita, tengok tak nampak sekalipun. Bila berubah, cara tu. Kata air tu, air yang bukan mutlak dah. Walaupun siapa dua kolah. Tu kena beringat tu. Lebih-lebih lagi pelajar ni. Nah, pelajar beringat. Hak mani air kolah tu. Sabun biar kolah penuh, biar sabun biar kolah. Bila masuk sabun pergi mari, masuk sabun pergi mari, jadi air dalam kolah tu walaupun banyak lebih daripada 2 kolah. Dalam mazhab kita Syafi'i kecek ni. Air bercampur pergi mari, hilang nama air mutlak, bau air bangat, bau sabun bangat. Hilang daripada salah satu daripada tiga sifat. Bau air sabun bangat. Hilang nama air mutlak. Tu suci pada diri. Nak ambil asmaya tak leh. Ni kena beringat weh. Ni kena beringat. Orang duk sejik ada juga. Orang duk manis sejik tu. Duk manis sejik ini ada juga. Kalau atak sabung biar kolah duk masuk dalam kolah, dengan banyak-banyak jadi berubah. Jadi berubah. Dengan banyak-banyak dia berubah. Bila berubah tak leh. Tu kena beringat tu. Dan seumpamanya banding umpama air berubah ni, air yang telah terpangkai pada basuh fardu, air hak pakai dah pada hak buat basuh fardu, kita buat mandi. Air hak yang pertama kita mandi rung, hak yang pertama tu. Bila hak yang pertama kita mandi rung hak yang pertama tu, rung hak yang pertama tu, maka air tu dia panggil air musta'mal, air hak guna dah. Bila air hak guna dah hukum sama dengan hak berubah. Apa makna hukum sama hak berubah? Diri dia tu suci, boleh kita buat ambil minum. Tak boleh kita nak munci yang lain. Sekiranya kalau kita ambil hipung. Cukup daripada 2 kolah.
Tak ada berubah apa. Nah, cukup. Maka air tu panggil air panggil air mutlak pula. Kita ambil pun boleh panggil air mutlak pula. Misal kata kita basuh, ambil air semaya. Nah, kita ambil air semaya gerah. Air hot titik tak kita tak ada lah bila tu. Tak ada. Maka air tu boleh kita buat minum. Kalau kita pergi capo, cukup 2 kolah. Dia tak berubah. Jadi air mutlak kelik. Boleh kita ambil air semaya kelik. Boleh kita wasan haji kelik. Nah, tu dia. Nah, tu faedah kita mengaji. Tu dia jadi bazir tu. Dia jadi bazir. Ni ingat. Syarat lari berbazirkan air. Kita lah ni tak beringat ni ambil air. Ambil air semaya rung. Cucu juga runggang. Nah, hak sungguh dia tu kena jaga tu. Nah, kena jaga juga tu bak suku lah bazir tu. Yang kecek bak suku tu. Suku tu nak kecek suku. Basuh fardu gapo adik sama ada pada mengakatkan hadas kecil atau hadas besar. Nah. Kait itu hak kata suci pada diri supaya dengan hukum. Air yang berubah tu. Kait. Jika ada ia air yang telah terpangkar tu kurang daripada 2 kolah, padahal tiada ia air yang telah terpangkar tu berubah. Ia tak berubah. Tak ada berubah, ia panggil musta'mal. Nah air kita ambil air semaya, tak sampai 2 kolah. Nah kita ambil air semaya. Maka diri kita ambil air 2 semaya tu diri tu. Diri tu. Maka air yang tu hak kita basuh fardu tu, ia panggil air musta'mal. Hak yang pertama tu, air musta'mal. Maka diri air musta'mal tu, hak titik mari tu, hak tu. Kita buh lah gelas buat misal. Maka diri air tu ia panggil air musta'mal. Hak guna, hak pada fardu siap dah. Lepas tu kurang daripada 2 kolah, tak berubah. Maka hukum air tu suci pada diri, nak menyuci benda lain-lain tak boleh. Sekiranya kalau kita ambil hipung, jadi 2 kolah. Jadi air mutlak kelik. Jadi air mutlak kelik. Nah jadi air mutlak kelik. Nah. Nah, tadi habis itu. Maka ingat titik air musta'mal ni pada titik yang lain. Ada ulama kata tak panggil. Kita kata air musta'mal kita ambil air semaya, lepas tu air semaya hak fardu lah mula ya titik kita. Titik itu tu pergi masuk dalam gelas hak kita nak makan tu. Pergi masuk dalam air hak 2 kolah. Kurang daripada 2 kolah. Air tu panggil musta'mal tak? Tak. Air musta'mal nak musta'mal yang lain tak boleh. Air musta'mal hak nak musta'mal tak boleh. Nah air kita guna dah bila jatuh mari jatuh le gelas kita ke, jatuh le kolah tapi hak tak sampai 2 kolah ke, titik saja kita ambil asmaya tu, ia tak panggil musta'mal. Nak panggil musta'mal tak boleh kalau jatuh le tu. Sebab air musta'mal nak musta'mal tak boleh. Tu dia cara dia. Bila kita kira tu, ni air musta'mal, ni air mutaghayyar, ni air mutlaq. Nah boleh kita. Ya air dapat tu lah. Nah, air mutlaq, air mutaghayyar, air yang berubah, air musta'mal. Lepas tu air mutanajjih. Pak ni air ni. Air ada pak ni. Belah mana ada pak ni. Nah, hak boleh buat menyuci, boleh buat basuh najis, boleh buat semaya so ya. Air mutlaq. Pak lain leh. Nah. Tu habis itu. Kamar dia, situlah. Kita berhenti situ bersalahan. Kita berhenti situ dulu, insya-Allah. Biar nak tanya pun insya-Allah lah, hak mana saya boleh jawab, kita jawab. Boleh combine masuk. Ada orang tanya, ada orang raya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina. Dia mau kata Cak Ceng nak berupaya bangsa buri. Alhamdulillah. Minta uringan semua pagi-pagi.
Nah, untuk dengar semua. Boleh dengar semua, semoga jadi manfaat kita bersama insya-Allah. Ada soalan apa boleh nak komen itu? Nah, hak mana saya boleh jawab, jawab. Kalau tak boleh jawab, kena tangguh mula, jawab mula lah tu. Tu kita akan berhenti sini dulu. InsyaAllah, esok kalau tidak ada keuzuran apa, insyaAllah kita baca. Cuma 3-4 hari ni dia ada uzuran gitu lah. Tapi tak baca tu. InsyaAllah. أقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي والمسلمين والمسلمات وأستغفر إنه هو الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الناجي والفائزين في التعليم والامتحان واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وذرياتنا فقيها في الدين وعلمنا علم التأويل مقلب القلوب صب القلب على دين والطاعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا ونسألك التمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله